Awak nak buat tak ada masalah, tapi tanya diri sendiri, perbuatan aku ni menunjukkan aku tunduk kepada Allah atau tidak? Kalau jawapannya ya, teruskan, ambil gambar semua, katil, bilik air, tak mandi, ambil semua. Kalau itu boleh menjadikan awak tawaduk, teruskan, buckle up, on your feet, go on the double. Tapi kalau rasa macam ada riak sikit, stop. Sebab ibadat ni dia mesti ketundukan, apa sajalah. Sebab kita, Allah Ta'ala cipta, objektif paling utama suruh tunduk pada dia, full stop. Tanyalah kita sehari-hari ni, tunduk tak pada Tuhan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak cipta jin, aku tak cipta manusia, melainkan dia mesti jadi hamba abdi aku. Hamba abdi kita ini. Ni surah Az-Zariyat ayat 56. Kita semua hamba, tapi disebabkan kesibukan dunia, kita sudah tidak jadi hamba kepada Tuhan. Kita sudah jadi hamba kepada kerja, hamba kepada majikan, hamba kepada perjuangan masing-masing. Kita lupa ketundukan kita kepada yang menciptakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bittaqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, cantikkan kami dengan afiyah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri bin Hamzah, Imam 1 Masjid Sultan Ahmad Shah Merangkap Timbalan Qadi Jengka, para pegawai, ahli jawatan kuasa dan sukarelawan Masjid Sultan Ahmad Shah Bandar Tun Razak Jengka, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, tak dilupakan para puasawan. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan malam ini. Seterusnya dapat kita saling bertatap muka, dan saya diminta membincangkan satu tajuk, perbaharui azam, perkasakan amal. Hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah pada malam ini selain kita telah memasuki bulan Rejab yang mulia, kita juga sudah 14 hari berada pada tahun 2024. Maknanya kita dah 14 hari berada pada tahun 2024 mengikut perhitungan tahun Common Era dan juga Anno Domini. Kita juga dah 14 hari berada pada tahun ke-24 dalam kiraan milenium ketiga, iaitu 1000 tahun yang ketiga bermula kiraan 1 Januari 2001 berakhir pada 31 Disember tahun 3000. Kita juga berada pada hari ke-14 tahun ke-24 dalam abad ke-21 yang dikira bermula 1 Januari tahun 2001 sehingga 31 Disember tahun 2100. Kita juga berada pada hari ke-14 tahun ke-4 dalam dekad 2020 atau 2020s yang bermula kiraan 1 Januari 2020 sampai 31 Disember 2029. Kebiasaannya bila memasuki tahun baru,
Kebanyakan daripada kita akan memasang azam baru. Kita berlepas diri pada malam ini nak membahaskan pendapat yang tidak bersetuju. Umat Islam ni memasang azam baru. Kita ucap terima kasihlah atas pendapat-pendapat ini ada diutarakan setengahnya oleh para agamawan yang mengatakan bahawa azam tahun baru ini bukan budaya Islam. Kita terima itu sebagai satu pendapat. Kita ada pendapat, mereka ada pendapat, dan kita tak ada masalah untuk berbeza pendapat di dalam hal ini. Ini bukan benda hak mustahak yang besar, yang prinsip yang tak boleh diubah. Kerana azam ini adalah kita berniat nak melakukan benda yang terbaik untuk membuat anjakan ataupun transformasi dalam kehidupan kita. Apa makna transformasi? Dari perkataan transform. Transform ni dua perkataan, trans dengan form. Trans maknanya melentas dari satu sisi ke satu sisi. Kita panggil across. Dan dia melampaui, beyond. Boleh across, boleh beyond. Itu dipanggil trans. Kalau form, bentuk. Maknanya kita nak mengubah, kita nak mengalihkan rupa ataupun bentuk ataupun sifat kita daripada suatu keadaan pada satu keadaan yang baru. Contohnya 2023 kita badan berisi, badan gemuk. Kita berazam nak kuruskan sikit, nak transform, ubahkan bentuk dia. Dulu tahun 2023 kita jadi imam baca hak tula je manjang, tak banyak hafal Quran. Iza ja'ina a'tayna, iza ja'ina a'tayna. 2024 kita berazam nak hafal lebih sikit. Mungkin sabbihi 10. Itu azam dia panggil. Ataupun tahun lepas 2023 kita lama tak sambung belajar, last kali peringkat degree. Tertarik. Bila nak minum? Tak boleh letak je lah. Masa azan kan minum. Mesti lemak tak ada? Ada ajak daripada orang jauh tu. Dia yelah. Okay. Ni nak ceramah ke apa kok, saya pun tak tahu lah. Terima kasih lah Terima. Saya lemak yang lupa. Jadinya kita macam selama ni kita belajar sangkat diploma ataupun first degree. Tahun ni berazam nak buat master. Itu azam. Sebab itu dalam Quran azam ni dia panggil al-azmu. Maksudnya azmu ni al-iradatul qawiyah. Keinginan yang sangat kuat. Dia bukan niat je. Tahun ni kau niat nak sambung belajar. Tu bukan azam. Azam ni iradah yang kuat, kehendak yang tinggi. Dia bukan angan-angan mak jenin. Jadi mungkin ada setengah penceramah menegur orang ramai yang berazam ni bukan budaya Islam. Itu kalau berangan. Kalau azam yang kuat, itu Quran pun ada. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut surah Ali Imran ayat 159. Apa Allah Ta'ala sebut? Fa-idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau engkau sudah berazam, maka engkau sandarkan azam kau itu, bertawakallah kepada aku. Sebab aku sangat cinta kepada orang yang bergantung harap dengan aku. Jadi azam tak ada masalah. Dia bukan angan-angan mak jenin. Aku berangan-angan tahun baru esok nak pergi masjid. Itu salah. Berangan menjadi mak jenin. Aku berazam nak pergi semayang 5 waktu. Aku berazam paling lewat aku semayang setengah jam lepas azan. Itu azam bagus. Kalau berangan itu yang salah. Jangan kita tanam azam sampai jadi orang yang hanya berangan. Itu agama tidak benarkan. Bahkan dalam satu asar kata Ibn Umar radhiyallahu anhu, "Idza amsayta fala tantazir sabah, wa idza asbahta fala tantazir masa, wa khus min sihatika li maradika wa min hayatika li mautika." Awak kalau ada waktu petang, jangan tunggu pagi esok. Kalau awak duduk pada waktu pagi, jangan tunggu petang baru nak beramal atau nak buat benda baik. Manfaatkan masa sihat sebelum awak sakit. Manfaatkan masa hidup sebelum datang kematian. Ni riwayat Bukhari asar ini. Jadi agama tak beri kita berangan, tapi kita dibenarkan untuk berazam. Cuma berazam ini prinsip asas untuk kita menanam azam nak berubah. Prinsipnya tak boleh lari daripada 3M dia panggil.
Pertama, mulakan dari diri sendiri. Yang kedua, mulakan dari benda kecil-kecil. Yang ketiga, mulakan dari sekarang. Pertama, mulakan dari diri sendiri. Macam kita malam ni nak bahaskan azam, nak memperkasa amal. Bicara introspeksi mesti ke dalam diri kita. Jangan sibuk fikir masalah umat, awak sendiri tak ke masjid. Jangan sibuk siang malam fikir teori hari kiamat, Imam Mahdi bila nak datang, imam masjid awak buat tak percaya. Jangan begitu. Imam masjid tu lebih diutamakan daripada Imam Mahdi. Jangan fikir besar, fikir daripada diri kita dulu. Apa nak jadi budak-budak ni tak semayang masjid? Awak semayang di mana? Awak tu dulu semayang di mana? Yang kedua, mulakan daripada benda kecil-kecil dulu. Ada orang dia berazam nak buat benda besar, dia nak perjuangkan benda yang terlalu global, tak ada masalah. Tapi kalau awak sendiri kemas katil malas, lipat cadar malas, susun bantai malas, asal cerita nak baiki umat lah. Kemas katil tempat awak tidur tu dulu. Daripada awak kecil, ini berkapa bilik nak cerita masalah umat. Dia bangun tidur lempar begitu ya, leceh-leceh. Cerita masalah umat apa, lipat cadar pun malas. Diri sendiri tak terurus. Jangan, mulakan pada benda kecil. Senyum, sopan santun dengan orang, sabar, muka manis, baru cerita perubahan besar. Dia kadang perubahan kecil, dia boleh memberi kesan perubahan besar. Jalan-jalan ke pasar pagi, naik bendi kereta loyang, semenjak tikus naik haji, banyak kucing pergi semayang. Ini pantau orang tua-tua. Tikus kalau pergi ke Mekah, kucing automatik jadi alim. Itu prinsip asas. Sebab itu kita kalau nak buat perubahan, ada orang dia nak buat perubahan, dia kata kita kena pegang kuasa daripada atas, top bottom. Tapi kita tidak mesti dalam perjuangan boleh je bottom top. Piramid kan, perjuangan ni macam piramid. Daripada bawah merubah yang atas. Ada orang tak, patwa dia nak merubah, kita kena pegang kuasa baru boleh ubah semua. Tak mesti. Kita daripada bawah pergi ke atas pun boleh. Iaitu kita harap misalnya orang besar-besar datang masjid. Satu cara awak lah jadi orang besar pergi masjid. Tapi satu cara lain, kalau semua orang kecil pergi masjid, orang besar akan pergi. Macam apa yang dibuat di setengah negeri sekarang ini, bila dibuat kempen semayang berjemaah dan sebagainya, bila semua orang datang, pemimpin takkan tak pergi. Dia automatik dia jadi segan. Bos kita di pejabat pun, kalau semua anak buah pergi surau, takkan dia nak semayang dalam bilik. Tapi kita anak buah duk membawang. Bila lah bos nak semayang surau, engkau tu pergi dulu. Kalau awak ramai-ramai pergi, bos automatik pergi. Dia kadang perubahan ni daripada kecil membentuk yang besar. Tu yang kedua. Dalam kita nak berubah juga, mesti mula pada sekarang. Jangan tunggu esok. Contoh kita cerita malam ni nak memperkasa amal. Jangan niat nak perkasakan amal start pagi esok. Jangan. Mesti mula sekarang. Sekarang tu pun lambat. 3 suku kata. Sekarang. Now. Baru cepat sikit. Now. Hassa. Kalau bahasa Arabnya. Hassa. Al-an. Bilwaqt. Sekarang ini. Sekarang lambat. Now. Cuma menanam azam ni benda mudah. Tanam azam ni siapa-siapa pun boleh. Tanam, ialah niat nak melakukan perubahan, tak ada masalah. Contoh orang berazam nak berhenti seokok. Hari ni dah 14 hari. Ada usik lagi? Kalau tak usik langsung tahniah. Tahniah kita ucapkan. Orang yang berazam nak kurus, setakat 14 hari ni berapa kilo dah turun? Tak turun-turun lagi? Dia akan, kita tahulah bukan senang menanam azam ini. Sebab apa bukan senang? Kerana orang hak menyokong kita tak ramai. Nak menjahanamkan ramai. Contoh kita nak kurus, buka lah internet, kaji apa kaedah nak kurus cara mudah. Ada yang guna diet Atkins, ada pakai detox, ada pakai paleo, ada pakai vegan, low carb, intermittent fasting dan macam-macam. Dia pun cari orang-orang yang pernah berjaya turun berat badan. Memang saya banyak jumpa sahabat-sahabat apa semua yang turun berat badan. Sebab penceramah badan banyak gemuk-gemuk sekarang. Apa sebab? Pas ceramah makan, tengah ceramah makan. Bayangkanlah tiap-tiap. Saya first time tengah ceramah orang bagi, saya baik tak ada nasi lemak je. Tok nyuak sesuap ceramah. Suap-suap ceramah.
Jadi semua banyaknya pinggang dengan punggung dah sama besar belaka dah penceramah. Jadi ada di kalangan mereka yang saya tengok berjaya kurangkan badan. Saya tanya jugalah, ada 2-3 orang. Ada seorang ustaz tu turun 13 kilo dalam masa 3 minggu saja. Saya ingatkan dia kencing manis. Saya tanya, ente macam mana boleh kurang berdoa sangat ni? Dia guna diet Atkins sama dia. Diet Atkins ni dia potong karbohidrat dalam pengambilan makanan. Karbo intake dia ngambil karbo ni sehari 20 gram je sehari. Tak ada gula, tak ada langsung lah dalam makanan, dalam minuman tak ada gula. Saya tanya macam mana awak pergi ceramah? Penganjur tak kecil hati. Dia penganjur ni masalah betul lah. Kerana penganjur ni bukan nak dengar ceramah sangat, makan seberianya. Kita ceramah lah bawa kitab tebal mana pun, terima kasih begitu je lah. Tapi kalau tak makan merajuk, tak panggil dah ceramah, okey tak makan je. Jadi saya macam mana awak bersilat dengan penganjur? Selamat daripada makan. Bawa bekal. Bawa bekal. Macam pergi sekolah pula dah bawa bekal. Dia bawa sebekal dalam tu sayur belaka. Sian tuan-tuan, mamuh sayur puak malam-malam. Kesian. Ada kenalan saya penceramah juga turun berat badan 10 kilo dalam masa sebulan guna kaedah eat clean. Eat clean ni makan benda hak berkhasiat aje. Mana dia jauhkan oily foods, makanan berminyak, junk food, fast food, benda berlemak, segera benda instant dia tak makan, manis tak usik. Oh, tak bercampur masyarakat kita kalau tak memang tak bercampur orang lah hidupnya, buat air masuk gula keleh. Susah. Ada juga yang mampu turun 14 kilo sebab disiplin. Ada lah saya jumpa, dia makan pagi tu berat. Mana pagi pas program subuh tu, lepas main subuh, dia ngeteh lah dengan geng-geng masjid, makan berat, si lemak, si dagam, si kerabu, macam-macam dia makan. Makan tengah hari dia makan ringan saja. Makan buah, makan sayur. Malam tak makan, minum air, berbalam-balam minum air. Sial. Dia pegang prinsipnya breakfast like a king, lunch like a prince, dinner like a beggar. Maknanya breakfast macam raja, makan tengah hari macam tengku mahkota, malam macam pengemis. Macam kita orang buntat-buntat ni, breakfast like a king, lunch like a king, dinner like a king. Lepas tu antara lunch dengan dinner tu ada pula mencekik lagi, king lagi. Habis isyak makan lagi. Jadi munasabah lah. Lepas tu senaman, kebanyakannya saya tengok senaman tak tinggal. Senaman kardio ni memang setengah jam, jogging setengah jam, bawa basikal setengah jam. Ada juga orang turun 10 kilo sebab puasa sebulan. Dia puasa ni lah masuk Rejab ni, memang dia buat hat-trick tu lah. Rejab, Syaban tu masuk Ramadan. Ada yang turun 30 kilo masa 3 bulan. Saya pernah jumpa, tapi bukan penceramah lah. Dia stop makan malam. Kami penceramah mustahil lah. Muncul mulut pengusi kalau tak makan. Kecil hati betul dia kalau tak makan. Kita nak kurus, susah. Apatah lagi, kita berazam ni, musuh kita adalah ragu-ragu. Nak berhenti seokok, bolehkah aku berhenti? Aku kalau masuk jamban tak ada rokok, termenung lama, susah, proses tu tak jadi. Kalau ada rokok, lancar perjalanan. Dia takut sebab ialah daripada sekolah, benda dah tabiat, susah. Jadi kita ragu-ragu, boleh ke tak boleh? Sudahlah. Aku kalau lepas makan nak kena sebatang, barulah rasa mulut dia dah biasa. Jadi ragu-ragu tu yang menambahkan azam ni, susah nak diteruskan. Campur dengan mulut orang pula lagi. Netizen konoha ni tak ada lah, kerjanya nak membawang, kerjanya nak entam. Semua kita buat tak kena. Kita baru nak kurus sikit, baru dia kritik dan macam-macam lagi. Susah. Payah tuan-tuan main dengan netizen ni serba salah. Lepas tu saya hidup bahagia, tak ada media sosial, bahagia, lena tidur tuan-tuan, tak ada masalah. Saya tengok orang yang kuat main media sosial ni berkerut muka, asyik kena komen semua. Ni salah buat, ni salah, makan dirian salah orang. Jadi susah, serba tak kena. Orang menyampah kita tu ramai, bawang rangers, haters, toxic netizen ni. Macam masjid lah, masa jaga masjid kan, orang netizen semua buat tak kena. Orang masjid ramai salah,
Masjid dah okey, dia salahkan pula Bilal azan tak sedap. Azan dah panggil Bilal baru, imam dua pula tak sedap. Dia kata bila imam dua ganti orang muda, imam satu pula sombong, tak jagi salam, tak jawab pada orang tu, tak dengar. Lepas tu bila imam baru pun dah tukar, parking pula susah. Tak ada sempurna, la ilaha illallah. Cakap elok malas ke masjid, selesai masalah. Parking tak ada lah, selipar hilang lah, sentiasa ada. Lepas tu bagi kita orang Pahang, kalau berazam jangan menyerah kalah. Tanah Pahang tanah purba, tempat pelbagai aneka sejarah. Kalau kata sudah di kota, pantang kita menyerah kalah. Getah dipasang api pelita, hendak menyuluh jalan ke perigi. Sepatah kata kalau di kota, jangan mudah diubah lagi. Teruskan je. Tuan-tuan nak kurus, teruskan kurus. Pedulikan orang ngata kita ke? Tuan-tuan nak berhenti sokok, berhenti je. Pedulikan orang nak cocok kita, isap balik ke? Tuan-tuan nak pergi ke masjid, teruskan. Pedulikan orang cakap, nak riak lah tu, nak riak lah tu pergi masjid, lepas tu jadi alih sata lah tu. Dia jadi orang alik sata, dia bersata, tersata, ya sata, ada belaka huruf. Orang ngata ni memang banyak. Dalam konteks tajuk kita malam ini fokus tajuk lah azam kita adalah nak perkasakan amal ibadat kita. Tuan-tuan, alhamdulillah setakat ini ibadat yang kita buat bagus belaka dah. Alhamdulillah. Tahniahlah kepada masyarakat di Bandar Tun Razak Jengker ini, yang kami pun selalu dalam mesyuarat cerita program-program di peringkat daerah bagus. Masjid Surau sentiasa aktif dengan program-program, alhamdulillah. Maknanya kita malam ni bukan nak suruh ibadat, kita nak memperkasakan. Sebab ibadat ini kita kena ambil perhatian. Perkataan ibadah ini dia isim masdar. Isim masdar ni bentuk kata dasar daripada kalimat abada ya'budu. Dia ada kait kena mengena dari sudut bahasa al-khudu' wat tazallul. Ibadat ini dia mesti ada ketundukan dan merendah diri. Ini yang kita khawatir. Sebab kalau ada masyarakat kita ibadat bagus dah, tapi dia tu lain, congek dia tu ke belakang, ada ekor cuk tonggek tu lain. Itu kita rasa sayang. Dia dah bagus dah ibadah. Contoh dia dah rajin pergi ke masjid, bagus alhamdulillah, terima kasih datang. Tapi bila dia keluar je, dia mula menerakakan orang. Ni masuk neraka ni, tak pergi semayang. Awak baru sebulan pergi masjid, kabur orang masuk neraka dah. Habis yang duduk kedai tom yam tu masuk neraka belaka. Tak boleh begitu. Ini kita nak alignmentkan balik sajalah. Dia gairah sikit, baru semangat kenal tikar sejadah, menyebabkan dia keluar, dia rasa dia amalan ni jadi baik, bagus. Jangan merasa baik. Itu masalah. Dia belih dulu, Tuhan laknat ke dia, dia merasa dia best. Dia merasa dia lebih baik daripada Adam. Tu je. Masalah merasa baik ni kita takut. Jadi baik, bagus. Sebab itu ibadah ni al-khudu' wat tazallul. Dia mesti menghina diri. Kalau dalam bahasa Arab, jalan yang orang kerak lalu, mana orang siang malam lalu jalan tu, orang Arab akan panggil jalan tu tariqun mu'abbad. Tariq mu'abbad. Perkataan abad tu ada, ibadah tu ada. Tariq mu'abbad ni jalan yang selalu dilalui. Ataupun dalam bahasa pasar, mu'abbad ni makna yang dihinakan. Saya tanya Arab lu, kenapa dia panggil jalan yang dihinakan? Dia kata sebab hari-hari orang pijak. Orang pijak sokmong. Jadi jalan yang orang tak lalu, itu jalan yang biasa saja. Tapi jalan yang orang pijak sokmong dipanggil mu'abbad. Sebab itu ibadah yang kita buat, al-mahabbah ma'al khudu' hiyal ubudiyatil lati khuliqa khulqal ajliha fa innaha ghayatul hubbi bi ghayati dhulli wa la yaslah zalika illa lahu subhanahu. Ibadat ini dia bermula dengan cinta kepada Tuhan berserta dengan ketundukan. Tunduk kepala kepada Tuhan, dan itulah ibadah yang menjadi tujuan Allah menciptakan makhluk. Kerana hakikat ibadah adalah puncak cinta yang disertakan dengan penghinaan diri. Dan semua itu tidak layak diberikan kecuali kepada Allah. Ini ada rujuk dalam kitab Al-Fawaid. Sebab itu tanpa kita merendahkan diri, tanpa ada tawaduk,
ibadah kita tak ada nilai di sisi Allah. Contoh, tadi kita semayang maghrib. Adakah semayang maghrib kita tadi menjadikan kita hamba yang merendah diri dan juga tunduk kepada Allah? Ataupun kita merasa bangga dan megah kerana kita semayang masjid, orang lain masih duduk di stesen minyak tak semayang serupa kita? Kalau ada benda itu, sombong. Adakah program-program yang kita aturkan kepada jemaah di masjid menjadikan kita pegawai masjid dan jemaah menjadi rendah diri dan tunduk kepada Allah? Al-khudu' wa tazalul. Kita buat program tazkirah, qiyamul lail, kalau bulan puasa ada moreh, iftar, ada kabut sil, macam-macam. Masjid pun berbanggalah dengan aktiviti dia yang penuh 24 jam sepanjang bulan. Semua program itu adakah menjadikan jemaah tawaduk kepada Allah? Kalau tak ada, itu hanya fata morgana saja. Kita pergi belajar agama, mondok sampai ke pondok sana, pondok sini, nadah kitab, cari tok guru, belajar macam-macam. Adakah semua ilmu yang kita dapat itu menjadikan kita hamba yang tawaduk dan merendahkan diri? Kalau belajar semakin nak berdebat dengan orang, merasa orang lebih bodoh pada kita, fata morgana semua. Ibadah itu tak ada nilai. Kita misalnya apa lagi? Pergi ke Mekah tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun, alhamdulillah, sejak visa boleh muat online ni, ramai orang pergi ke Mekah. Mari kita bertanya, adakah kita setahun 3 kali pergi ke Mekah itu benar-benar boleh menjadikan kita hamba yang merendahkan diri dan tunduk kepada Allah? Kalau betul, bagus. Kalau menjadi semakin belagak pergi ke sana, masalah. Sebab itu Imam Ibn Jauzi dalam Fi Mathiril Gharam bab At-Tahayyulil Hajj dibawakan satu riwayat daripada Anas bin Malik, ya'ti 'alan nas zamanun yahujju aghniya ummati linuzha. Nabi sebut akan datang satu zaman umat aku yang duit banyak pergi ke Mekah makan angin, bukan ibadah. Buka media sosial, orang buat umrah, buat kerja ibadah sekarang ni, lebih banyak kongsi kemewahan dia di sana ya. Bukan semua, ada beberapa makan di kedai ni, pergi gini, shopping ni, beli ni, hotel mewah ini ni. Di mana ketundukan? Sekarang ni di Mekah kan ada Abrajul Bait. Abrajul Bait ni rangkaian kompleks tinggi di Mekah, setinggi, yang paling tinggi 76 tingkat. Kos membina menara-menara tu 3 bilion US dollar. Dan menara itu memiliki beberapa rekod setakat ini. Antaranya dia memiliki jam terbesar di dunia. Jam tu, yang jam di Mekah tu, jam paling besar di dunia tu, 4.7 kali ganda lebih besar daripada Big Ben di London. Besar. Sebab itu kita daripada Jeddah sebelum masuk Mekah pada jauh dah nampak jam. Bukan nampak Kaabah dulu, nampak jam. Oh, besarnya jam. Jangan taslim pula, bismillah Allahu Akbar. Oh, dengan jam pun taslim juga, teruk lalu. Semangat. Tengok jam pun lambai juga, bukan ajar aswat. Jam tu boleh dilihat sejauh 17 km pada waktu malam, dan waktu siang boleh dilihat dari 11 km. Dan Abrajul Bait itu setakat ini adalah bangunan tertinggi di Arab Saudi, dan dia punya menara kedua tertinggi di dunia, 595 meter. Dan dia memiliki setakat ini hotel tertinggi dan terbesar di dunia. Kompleks ini dinamakan Abraj. Buruj satu, Abraj banyak, maknanya menara-menara. Kerana dia ada 7 buah menara. Pertama, menara hotel 595 meter, 76 tingkat. Yang kedua ada menara Hajar 48 tingkat. Yang ketiga ada menara Zamzam 48 tingkat. Yang keempat ada menara Makam 45 tingkat. Yang kelima ada menara Kiblat 45 tingkat. Kemudian ada menara Marwah 42 tingkat. Kemudian ada menara Sopa 42 tingkat. Di menara-menara itu ada beberapa rangkaian hotel-hotel mewah. Menara Zamzam ada gergasi hotel Perancis, Sofitel misalnya. Dekat menara Hajar ada Movenpick. Ada surau pula dibina untuk orang pemalas-pemalas macam kita ni, yang malas kalau turun lift, semayang di surau saja. Ada live audio, boleh muat 10,000 jemaah.
Orang bayar ribu-ribu semayang kat hotel je rupanya. Ni contoh kecil hati pula kan. Lepas tu ada 4 tingkat pusat membeli belah. Ada kemudahan parking untuk ribuan kenderaan disediakan. Kalau Mekah Clock Tower Royal Hotel, itu hotel terbesar dengan hotel termewah. Tarah 7 bintang. Khidmat butler 24 jam. Ada dewan ballroom boleh muat 1,500 orang. Hotel tu ada gymnasium. Ada pula orang pergi. Padahal Mekah ni pergi tawaf dengan sa'i tu macam exercise dah sebenarnya, berpeluh-peluh kita. Tak, pergi gym juga. Ada salon, ada pusat kecantikan, ada spa, ada 11 buah restoran masakan dunia, ada butik coklat mewah, boleh custom made coklat. Ketika bangunan-bangunan ni siap, ada pengurus dia orang Arab. Wartawan tanya, adakah bangunan ni, kemudahan ni boleh menjadikan jemaah lebih tawaduk kepada Allah? Dia tak boleh jawab soalan. Ataupun awak nak megah buat benda Instagram, Insta story lah, ring. Hari ini check in di hotel, alhamdulillah Allah bagi rezeki, ting nyampoh tu tengok nak nunjuk bilik ni. Kalau ada terkena minta maaf lah, mungkin dia tak tahu tu salah. Awak nak buat tak ada masalah, tapi tanya diri sendiri, perbuatan aku ni menunjukkan aku tunduk kepada Allah atau tidak? Kalau jawapannya ya, teruskan, ambil gambar semua, katil bilik air tak mandi, ambil semua. Kalau itu boleh menjadikan awak tawaduk, teruskan, buckle up, on your feet, go on the double. Tapi kalau rasa macam ada riak sikit, stop. Sebab ibadat ni dia mesti ketundukan, apa sajalah. Sebab kita, Allah Ta'ala cipta, objektif paling utama suruh tunduk pada dia, full stop. Tanyalah kita sehari-hari ni, tunduk tak pada Tuhan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak cipta jin, aku tak cipta manusia, melainkan dia mesti jadi hamba abdi aku. Hamba abdi kita ini. Ni surah Az-Zariyat ayat 56. Kita semua hamba. Tapi disebabkan kesibukan dunia, kita sudah tidak jadi hamba kepada Tuhan. Kita sudah jadi hamba kepada kerja, hamba kepada majikan, hamba kepada perjuangan masing-masing. Kita lupa ketundukan kita kepada yang menciptakan kita. Sebab itu ibadah kita ini kena diperkasakan balik. Mesti balik kepada prinsip ketundukan. Mesti ada tawaduk, tidak boleh sombong. Sebab itu kata para ulama, ibadah kita ini kalau nak dilaksanakan mesti lengkap dia punya rukun dia. Kalau rukunnya tak lengkap, dia tak akan dapat kepada ketundukan itu tadi. Dia semua ibadah ada rukun. Ini bukan yang saya maksudkan rukun khusus. Macam contoh haji, puasa, zakat, semayang, semua ada rukun. Itu rukun khusus. Macam contoh kalau kita semayang, ada rukun semayang kan. Rukun semayang ada berapa? Kalau tanya termenung juga nak jawab, kalau mengejut-ngejut gitu ya. Rukun semayang ada 3. Qalbi, qauli, fi'li. Maknanya qalbi ni benda hadut hati, qauli benda ucap dengan lidah, fi'li benda dengan perbuatan. Daripada 3 ni baru pecah 3 belah. Pertama, berdiri bagi yang mampu. Yang itu masuk dalam mana? Fi'li ke, qauli ke, qalbi. Baru dikategorikan. Berdiri bagi yang mampu, fi'li. Yang kedua, niat. Niat tu rukun, qalbi. Yang ketiga, takbiratul ihram, ucapan Allah Akbar yang pertama, tu qauli. Kemudian baca Fatihah, itu qauli. Kemudian rukuk dengan ta'maninah. Ta'maninah tak boleh tinggal, tu dipanggil fi'li. Kemudian ada i'tidal dengan ta'maninah, itu dipanggil fi'li. Kemudian kita sujud dengan ta'maninah juga, itu fi'li. Lepas tu duduk antara 2 sujud dengan ta'maninah juga, fi'li. Duduk tahiyat akhir, fi'li. Baca tahiyat akhir, qauli. Kemudian kita selawat pada Nabi dalam tahiyat akhir, qauli. Lepas tu kita ucap salam pertama, qauli. Tertik, qalbi. Itu cukup rukunnya. Tapi kata ulama, bukan itu yang dimaksudkan rukun ibadah.
semua ibadah ini dia ada 3 rukun besar. Tak kiralah yang namanya semayang ke puasa, umumnya mesti ada 3 rukun besar. Pertama, al-mahabbah. Nombor 1, mesti ada cinta. Kita ibadat mesti didorong rasa cinta kepada Tuhan. Sebab rasa cinta ni dia adalah roh ibadah. Setiap kali rasa cinta timbul, dia akan menggerakkan kita untuk melakukan ibadah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman ni amat sangat cintanya kepada Allah. Surah Al-Baqarah ayat 165. Cinta ni tuan-tuan, ialah kita dah kahwin, kita pernah bercinta. Cinta ni manis tuan-tuan, benda yang cinta menghasil dan melahirkan pengorbanan, ya. Melahirkan kesabaran. Zaman bercinta, berdating dulu, kita berjanji jumpa dengan tunang kita, sekarang dah jadi isteri kita lah. Cinta betul masa muda. Dia orang yang kelima, contoh, rindu nak jumpa, naik motor Z masa tu, prem. Nak singgah rumah pak mentua, bakal mentua garang, takut kita. Nengok bumbung rumah suka dah. Allah, suka. Telefon tak ada zaman siling, mana telefonnya. Berdiri segenggam bola bekas break cream, tak daya kita. Tapi indah. Tengok hari Sabtu masa tu Maram Pekansari. Oh ramai lah dating di Pekansari, sambil-sambil beli barang, boleh dating. Janji dengan girlfriend minum kat kedai sebelah kedai Watah. Janji pukul 10. Pukul 12 tak sampai-sampai. Lepas tu girlfriend tunang tu sampai pula, bawa pula adik dia 3 orang, gemuk-gemuk pula tu, kuat makan. Aduh. Tapi kita sabar sebab cinta punya pasal. Cinta ni dia magic ah. Magic. Dia kita jadi sabar, redha. Gitulah. Jadi samalah orang kalau dia dah cinta kepada Allah, dia jadi mabuk dengan cinta dia. Sebab tu orang kalau cinta tak ada, tarawih 8 rakaat rasa nak meninggal lah. Allah panjang bila lah nak habis aku tak ada dah. Matilah aku. Tuan-tuan, mati pun tengah semayang melantaknya lah. Tapi orang dah ada cinta, Allah sedapnya. Dia nikmat. Payah cinta ni macam makan durian. Tak ada ayat nak cerita. Tara mana sedap durian ustaz? Apa nak susun ayat? Susah sebab benda tu rasa. Rasa ni tak boleh ceramah. Rasa. Lazat. Jadi orang kalau dia ibadah kerana cinta, lazat. Kelazatan tu yang kita kadang heran. Macam mana orang tu boleh khatam Quran dalam semayang? Dia lazat. Dia dah cinta, penuh jiwa cinta. Orang kalau dah peringkat merasa bercinta dengan Allah, itu makam tinggi tuan-tuan. Macam kita ni level orang awam ni, level khalik dengan makhluk lagi. Dia dah level kekasih. Tapi tak dapat, benda ni tak boleh nak ngaku-ngaku sangat. Dia, Allah beri kita kelebihan. Sebab itu kalau lagu-lagu sufi, lagu-lagu tasawuf, dia banyak cerita kekasih je. Kalau puisi-puisi romantis zaman-zaman orang-orang tarikat tasawuf ni, dia, Allah ni kekasih. Dia dah cinta. Sebab itu macam lagu-lagu M. Nasir apa semua tu, itu semua dikarang oleh orang-orang yang ada jiwa puitis, yang ada jiwa sufi. Kepadamu kekasih, aku bertanya, apakah kau akan menerima aku kembali? Atau ialah dia bertanya kepada Tuhan, ya Allah, aku ni tak senonoh perangai, sudi ke nak ke aku? Dia macam gitu. Dia manja, memunajat. Oh, makam tinggi lah. Itu satulah, ibadah ni rukun ni mesti cinta. Kalau cinta manis. Kalau tidak 4 rakaat berasa lama. Bila lah nak habis semayang, rasa lama. Yang kedua kata ulama, mesti ada ar-raja'. Raja' ni bukan rojak ayam, rojak mi, tak. Raja' ni maknanya mengharap. Dia melakukan ibadat itu, dia ada satu pengharapan. Apa pengharapan dia? Rahmat, keampunan. Pahala kita nak, tapi orang makam tinggi, dia dah nak kepada redha je. Ya Allah, kalau engkau dah redha pada aku, kesian belah pada aku, ampunkan aku, campakkanlah aku ke mana pun aku tak kisah ya Allah. Yang penting keberadaanku bersamamu ya Allah, itu lebih penting.
melihat wajahmu di hari akhirat, itu cita-cita aku. Dia dah mabuk kan? Dia dah mabuk, tenggelam dalam fana, dalam cinta dia. Cinta dia sedap. Ar-Raja, yabtaruna ila rabbihim wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmata wa yakhafuna azabahu inna azaba rabbika kana mahzura. Orang-orang tu ada yang mencari jalan nak berjumpa dengan Tuhan, dan mereka itu begitu dekat dengan Allah, mengharapkan rahmat Allah dan sangat takut kepada Allah. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah kau yang mesti takuti. Surah Al-Isra ayat 57. Jadi kita semaya isyak ni kan, bila semaya atas sebab cinta, yang kedua mengharap. Ya Allah, aku harap sayanglah aku, kesian belahlah aku, berilah aku keampunan. Dia rasa manis ibadah. Dan yang ketiga rukun yang kata ulama adalah al-khauf. Al-khauf ni takut. Takut apa? Takut azab dia. Dia akan ada kemanisan. Yabtaruna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatu wa yakhafuna. Mereka tu nak dekat diri dengan Tuhan dengan merasa takut akan azabnya. Jadi ini yang disebut sebagai 3 rukun ibadah. Kalau kita dapat perkasakan, ibadah yang kita buat akan lebih manis. Percayalah. Kemudian apa lagi kata ulama? Ada pula kita kena perkasakan amal ibadat ni dengan mengenal syarat diterima ibadah. Yang ini saya akan terangkan kemudian, kerana kita nak beri laluan dulu kepada azan isyak yang akan berkumandang selepas ini, ya, azan isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung syarahan kita pada malam ini. Tajuk kita berkaitan perbaharui azam perkasakan amal. Kita dah bercerita tentang kepentingan amal ibadat ini. InsyaAllah kita semua terdiri daripada golongan yang buat amal ibadat. Cuma malam ni kita nak perkasakan sahaja. Sebelum saya melanjutkan uraian, kita mohon izin dulu kepada jemaah, khususnya kepada jemaah yang memang niat datang nak sembahyang, untuk kita nak anjakkan sedikit pelaksanaan solat isyak berjemaah. Sebab daripada segi hak untuk antara mendengar ceramah dengan semayang, menang orang nak semayang lagi. Sebab niat wakaf masjid ni mula-mula didirikan adalah niat untuk semayang, bukan untuk dengar ceramah. Jadi betul ke dia? Lepas tu penceramah jangan mengilai lama sangat, orang datang nak semayang bukan dengar ceramah sangat. Jadi menang. Kalau bawa belawai awak menang. Jadi malam ni kita minta izin lah, anjak sikit. Kalau ceramah pendek sangat, baik tuan-tuan buka YouTube ya, tak payah saya datang sini, boleh skip-skip. Anjak sikit, tidaklah panjang. Sempat menengok emas singa malam kan? Sempat insyaAllah. Kok ada yang minat tengok beruang menyanyi lah. Hadirin hadirat sekalian, jadi kita nak perkasakan amal kita tadi, kata ulama, perkukuhkan caranya, fahami rukun dia dulu, iaitu cintanya, khaufnya, rojaknya. Ada 3 ni, kemah. Ibadah tu jadi kemah. Apa juga ibadah, kalau dasarnya cinta, dasarnya pengharapan, dasarnya takut, dia jadi ketundukan. Kita buat umrah misalnya, pergi ke Mekah, selama ni congek jalan, tentang hotel mahal, duduk sofa tahu macam-macam, heret beg pun congek gini. Tapi bila dah ada cinta, kita ada khauf, kita ada rojak, saya ingat kita tak tergamak nak semayang di hotel. Kita sungguh-sungguh akan pergi semayang di Masjidil Haram tu. Tahu dah lambat memang tak boleh masuk, tapi we do the best lah, God do the rest. Buat yang terbaik, Allah balas lah. Tapi kalau dah tak ada cinta itu, penat ceramah je, dia cinta tak ada. Macam suami isteri dah tak ada cinta, panggil kaunseling banyak mana pun buat bodoh, masuk kanan keluar kiri, tak ada, tak andak dah, tak andak. Tapi kalau dah cinta, tak payah ceramah pun dia taat kepada orang itu. Benda yang kedua kata ulama, selepas kau mengenali rukun-rukunnya, kenalilah pula apakah benda yang boleh menjadikan amal soleh itu, amal ibadat itu diterima oleh Allah. Allah sudi menerimanya. Baru kita akan buat dengan kemah. Apa syarat diterima ibadah? Itu disebut dalam surah Al-Kahfi
ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allah Ta'ala sebut, dan orang-orang yang berharap nak berjumpa dengan Tuhannya pada hari kiamat, dua syarat. Pertama, hendaklah engkau ya'mal amalan salihah, buat banyak-banyak amalan saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan amalan tu syirik dengan benda lain. Ulama tafsir membahaskan apa makna amalan solehah. Amalan soleh itu apa? Kata ulama, amalan soleh adalah amal kebaikan yang mutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa juga amal kebaikan yang mengikut spesifikasi petunjuk Nabi, mana bukan reka sendiri. Setiap amal soleh kita mesti lakukan mengikut tata cara ibadah yang telah ditentukan. Kita ibadat ni tak boleh reka, dia ada SOP. Ada SOP. SOP ni bukan standard operational procedure, tidak. SOP ni sunnah is our priority. SOP dia mesti ikut apa spek Nabi. Kita nak buat bangunan pun, kalau masjid ni kena ikut spek JKR, tak boleh lawan-lawan sangat. Esok ada bocor, JKR tak percaya, awak pandai-pandai menambah. Dia kena ikut spek dia. Jadi ibadah ni pun dia kena ikut spek. Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah bawa satu riwayat, Nabi sebut, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa buat kerja amal ibadat yang tak ada petunjuk dari aku, amal tu tertolak. Hadis Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain Nabi pernah sebut, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa waradun. Siapa yang mengada-ngadakan, cipta benda baru dalam ibadat ini yang bukan daripada ajaran aku, amal itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Maka kata ulama, ittiba' amal soleh ini mesti ittiba' Nabi dalam 6 perkara. Sababun, jinsun, adadun, kaifiyatun, zamanun, makanun. Itu prinsip asas. Pertama, sebab tu sebab lah kita melaksanakan, kita semayang ada sebab semayang. Jinsun ni jenis. Jenis ni apa contohnya? Nabi ajar untuk nak buat korban. Untuk ibadah korban ada jenis binatang dia. Kita jangan mentang-mentang zaman ni zaman kreativiti dan inovasi, kita ubah. Tak boleh. Benda tu dah ada spek dia, SOP dia. Nabi ajar binatang tu misalnya binatang ternakan yang terdiri daripada unta, ataupun lembu, ataupun kambing, beri-beri, ataupun adik-beradik dengannya, ataupun yang lahir daripada antara binatang itu. Contohnya, kita nak sembelih tahun ni Masjid Sultan Ahmad Shah nak buat korban unta misalnya, boleh. Ataupun tak mampu, kita buat lembu, boleh. Ataupun kita buat kambing, boleh. Kambing buat kambing bibiri ada, kambing gurun ada, kambing kampung ada, kambing Australia ada, boleh. Adik-beradik dia. Ataupun apa saja haiwan yang lahir dari 3 yang pertama. Contoh, lembu kahwin dengan kambing, dapat anak nama lembing. Lembing boleh buat korban. Itu Nabi benarkan. Lembu kahwin dengan kerbau, dapat anak nama lembau, boleh buat korban. Asalkan binatang itu binatang ternak yang menjadi uruf adat tempat itu. Kalau adat dia memang itu binatang tu, boleh. Maka tak bolehlah kita buat nak sembelih ayam serama, tak boleh. Datang jumpa Tok Imam Fikri, saya nak buat korban tahun ni. Oh, bolehlah. Korban berapa? Kita nak korban ayam serama. Oh, tak boleh haji, kita terima kambing ya. Oh, ustaz, malu kita ustaz. Hak ni mahal ni, bakor kubing raja aleh. 18,000 seekor. Kita bukan kira harga, tak ikut spek. Sedekah je lah kambing, masalahnya. Dia tak boleh, dia itu cara kita. Amalan soleh mesti mutaba'ah. Jinsun, adadun, sama jumlah. Contoh, semayang isyak, Nabi ajar semayang isyak ada jumlah dah 4 rakaat. Jangan kita kerana zaman muda banyak dosa, kita buat 16 rakaat.
Mana habis imam bagi salam, kita tambah lagi. Tak turun-turun. Semak duduk, bangun. Tak habis-habis. Orang pun tegur. Ngapa lama kat semayang? Kawan banyak dosa. Dah pencen ni baru kenal masjid. Banyak dosa macam mana pun 4 rakaat, tetap 4 rakaat. Jangan nak menambah-nambah. Ataupun mengurang jumlah pun tak boleh. Contoh orang pergi jamak, qasar jamak macam-macam, dia nak ngurang-ngurang. Tak boleh lah. Kadang ada tanya, ustaz, kalau zuhur dengan asar daripada 8 rakaat tinggal 4, senang kita 2 rakaat 2 rakaat. Sebab apa maghrib dengan isyak? Maghrib kena buat penuh, maghrib patut separuh juga lah. Letih lah ustaz, bila gabung jadi 5 rakaat pula dah. Oh letih semayang. Awak tak ada cinta ke Tuhan, memang letih lah. Kalau cinta punya pasal 50 rakaat pun okey. Kalau nak potong maghrib separuh, berapa rakaat? 1,5. Masa bila takkan rukuk separuh. Ngapa rukuk tak habis? 1,5 rakaat. Tak boleh. Dia ikut spek dia kena ada dah. Nabi suruh buat 3. Isyak boleh buat 2. Jadi 5 rakaat. Jinsun adadun kaifiyatun, tata cara kena ikut Nabi. Contoh Nabi ajar ambil air semayang muka dulu misalnya. Baca doa apa? Baca muka dulu. Lepas tu tangan. 2 tangan. Lepas tu kepala. Dan begitulah seterusnya. Tapi kita tak nak ikut. Kata kita sekali-sekala kena berfikir luar kotak. Fikir luar kotak. Ambil semayang kaki dulu. Tak apa, takkan Tuhan kira sangat. La ilaha illallah. Awak tak ikut spek. Tuhan sebut dalam Al-Kahfi 110. Aku tak terima. Engkau kena ikut Nabi aku ni. Tak sia-sia kuantar dia ajar manusia. Kena ikut spek dia tu. Ataupun Nabi ajar baca Fatihah ikut susunan. Bismillah sampai waladhdallin. Kita pun tukar. Allahu Akbar. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki yaumiddin. Kita tunggang terbalik. Ini bukan saja batal semayang sebab memperandakan bacaan. Bukan saja batal, mungkin keluar pada masjid, mungkin dipanah peti pula tambah lagi. Sebab buat main Quran. Ataupun Nabi ajar awak baca Quran mesti ikut taranum Arab. Kita buat kreatif, buat langgam Jawa, tak boleh. Ramai kan orang sekarang tukar bacaan langgam Jawa, Bugis, Banjar, tak boleh. Sebab itu ada hadisnya, baca mesti ikut langgam Arab. Adalah lagu-lagu dia untuk bacaan semayang ni. Baik tu tuan-tuan pernah dengar imam ke baca langgam selain daripada langgam Arab? Tak bayati, sikah, hijab apa semua. Tak boleh. Bukan imam-imam ni tak pandai menyanyi. Boleh je buat lagu Piramli seperti tapi salah. Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Buat lagu pukul 3 pagi. Boleh? Apa ni? Getaran jiwa. Boleh? Makmum pun khusyuk. Allah sedap betul lagu. Iyyaka na'budu. Bahasa Korea Tapi bukan panah peti dah. Mati berdiri agak ni. Tak boleh. Salah. Sebab awak tak ikut kaifiat, tata cara dia. Tak boleh lah. Kemudian zamanun ni waktu. Nabi berbuih dah ajar. Buat ni waktu ni, buat ni waktu ni, buat ni waktu ni. Macam kita semayang isyak, semayang subuh, semua ada waktu. Tak masuk waktu, tak boleh buat. Rajin macam mana pun. Contoh tuan-tuan balik nikah, lepas nikah ada makan, sampai rumah tak mengantuk pula dah. Pukul 2 baru nak tidur. Kata aku ni tidur kat pukul 2 esok tak bangun semayang subuh ni. Tengok jam pukul 2.30. Semayang subuh dulu lah untuk esok advance. Mana tahu tak bangun. Tak boleh ngaji di mana. Allah takkan buat benda baik pun salah ustaz. Bukan salah buat benda baik, benda jahat ni. Tak ikut spek. Dia ada waktu dia. Ataupun korban. Korban Nabi ajar mesti buat lepas khatib turun mimbar. Mana dah semayang, dah khutbah. Barulah imam turun. Kalau imam tu tukang sembelih, dia pergi ke belakang, tukar pakai t-shirt, terus pergi sembelih. Tak boleh masjid. Tahun ni kita buat inovasi baru. Kita sembelih lepas main subuh. Oh awal tu imam, apa awal?
Lembu baik sikit pagi, tak mengamuk, pekerja tak banyak lah perlukan. Tak boleh inovasi. Kalau Nabi ajar lepas imam turun khatib turun mimbar, itulah perintahan dia. Ataupun bayar zakat fitrah, mesti bayar sebelum sembahyang raya didirikan. Tiba-tiba Amir boleh pula buat offer. Siapa-siapa yang belum membayar zakat, raya ketiga pun boleh lagi jumpa saya tak ada masalah, resip ada sebuku lagi, dia kata. Nak pecat lah jawabnya. Luar daripada masa. Ajar begitu, orang akan lagi malas lambayar ikut masanya. Orang kita kan last minute. Zamanun, makanun, tempat. Tempat apa Nabi sebut tak boleh ubah. Walaupun darurat ke, kalau tak boleh, tak boleh. Jangan ubah tempat lain. Contoh, haji dengan umrah. Hanya di Mekah saja. Masa pandemik, semua tak boleh pergi. Tak boleh lah. Jangan ubah. Kerana kita pandemik 2 tahun, haji pun payah nak buat. Kita buatkan haji ni di Stadium Darul Makmur saja tahun ni. Kita niatkan di tengah-tengah tu ada Kaabah. Tak boleh. Tempat tu di Mekah sajalah. Tak boleh ubah. Ataupun Nabi ajar iktikaf hanya masjid Jumaat misalnya. Awak tak bolehlah niat iktikaf di tempat lain. Contoh sambil isi minyak Petronas, niat iktikaf. Suat kad, ambil nozzle, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu i'tikaf fi hadza Petronas lillahi ta'ala. Bengong malaikat kata dia ni. Kalau orang tegur dia, apa jawapan orang kita? Alah, buat benda baik, bukan benda salah. Masalahnya awak buat tak ikut spek. Bukan petikai yang baik salah, orang tak kata awak karaoke dak. Masalah buat benda tu tak ikut spek. Jadi amalan salih ni kata ulama mesti mutabaati rasul. Mesti ikut cara Nabi. Bahkan tak boleh lebih daripada Nabi. Ni panjanglah riwayatnya nanti ya. Yang kedua, syarat diterima ibadah kita adalah, ini mustahak sekali. Ini yang paling kita risau. Ibadat itu mesti dilakukan dengan ikhlas. Iaitu ibadat ni yang dimaksudkan ulama yang Allah Ta'ala sebut tidak boleh syirikkan dia tu. Bukan syirik sembah tok pekon, tak. Syirik ni adalah dia persembahkan satu ibadah bukan hanya kepada Allah, dia tuju juga kepada orang lain. Itu yang kita paling takut. Macam semayang kita ni, insya-Allah lah tak ada masalah. Sebab apa nama semayang kita tak ada buat live apa semua. Tapi kalau semayang Jumaat Masjid Negara, dia siar langsung TV1 tuan-tuan. Berebut orang nak duduk soh depan ni. Siap mesej keluarga, bos semayang ni kan. Jangan lupa tengok, kalau boleh rekod. Kamera lalu siap jeling. Kenyek mata ke anak suka abah semayang. Ni contoh, tak tahu ada ke tidak. Contoh. Takkan mungkin tak ada ke orang begitu. Jadi kita takut ibadah kita ni kita buat kerana nak, bukan kerana dia semata-mata lah. Padahal kita nak sembahkan tu 100% pada dia. Dan Allah takkan sudi terima satu amal yang tidak ditujukan 100% pada dia. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Aku tidak menyuruh kecuali sembah Allah dengan memurnikan ketaatan dalam menjalankan agama yang lurus ini. Surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Baik tu tuan-tuan, ibadat kita kena ikhlas. Ikhlas ni nak tunggu ikhlas tu memang payah. Kan ada pula yang tak jadi pergi masjid pagi esok. Kenapa awak tak pergi? Dah semangat dah baru-baru ni. Rasa tak ikhlas pergi ke masjid. Nak tunggu ikhlas sampai mati tak ikhlas. Dia sebab kita ni nak tunggu ikhlas memang lambat. Kata Imam Ghazali, ikhlas ni by process. Macam gitulah di rumah. Puan-puan boleh ke balik sekarang, suami minta buat air teh ke apa contoh, yang buat teh nampak ustaz dia teh dia sedap pula nampak. Masjid tak beri ke jemaah, dia bagi ke imam, dia bagi ke ceramah nyanyi sungguhlah. Clear pula buat teh Tiba puan kata, Allah bang, saya rasa tak ikhlas pula nak buat teh malam ni. Esok boleh. Kalau dah esok, kalau meninggal, artinya nak tunggu ikhlas memang tak beramal lah kita. Jadi by proses kita akan ikhlas. Macam puan-puan jadi isteri, ikhlas ke tak ikhlas ke, puan-puan tetap kena kerja. Macam kita kerja kerjaan, kerja dengan orang. Esok hari Senin telefon bos,
Boy, pagi ni saya tak pergi kerja. Orang sakit COVID. Dah tu rasa tak ikhlas kerja hari ni. Buat apa saya buat kerja tanpa keikhlasan? Tentang baru dengar ceramah kerja ibadah, tak pergi kerja dah. Tak boleh. Kita ikhlas ke, kita tak ikhlas ke, kita tetap kena kerja. Jadi dalam semayang pun samalah. Tuan-tuan ikhlas ke, tak ikhlas pun, tuan-tuan kena semayang. Jadi alalang kena semayang, baiklah ikhlas. Cuma ikhlas ni kalau nak kita kurangkan, jangan sombong sudah. Jangan ada niat nak tunjuk ke orang. Tapi untuk orang yang pemimpin, dia terpaksa tunjuk. Lepas tu tuan-tuan jangan komen lah atau condemn. Ada pemimpin tertinggi ke pergi masjid ambil gambar. Pagi ni alhamdulillah semayang subuh bersama penduduk di kawasan ni. Hashtag salam subuh contoh. Kita kata riak lah yang berhormat ni. Semayang bertunjuk ke orang. Dah, untuk orang besar dia memang kena tunjuk. Sebab rakyat ngikut pemimpin. Agama ni ala dini mulukihim. Kata ulama, kita buat agama ni kita akan ngikut orang besar. Jadi orang bawah dia akan jadi tercabar kalau orang besar pergi. Baik tu orang besar kalau kongsi, kita tak boleh tuduh dia riak. Mungkin dia riak, kita tak tahu, tapi kita sangka baik. Itu dia panggil poligam. Poligam ni bukan poligami, politik gambar. Zaman sekarang tuan-tuan kena kongsi. Kalau tak orang kutuk kita. Contoh masjid Sultan Ahmad Bandar Jengka ini, bukannya tak aktif. Dapat pula imam baru, bawa pengalaman daripada Masjid Jerantuk memang aktif lah. Tapi disebabkan kita tak cerita keaktifan kita, orang tak tahu. Zaman sekarang zaman bercerita. Poligam, politik gambar. Ada setengah masjid dalam Malaysia ni, dia tunjukkan masjid dia ramai orang aktif. Sebenarnya masjid lain pun ramai orang juga. Masalah orang tu tak cerita. Silap lah tak cerita. Patut cerita lah. Ada, bukan tak ada masjid yang semayang subuh sampai ke depan, sampai ke belakang, sampai ke tepi, melempar sampai ke Pekasari. Ada. Tapi dia tak cerita. Silap dia tak cerita. Ada masjid dia share, dia ada pegawai publicity, dia ada pegawai media, memang dia bela wartawan sinar harian. Memang hari-hari lah keluar cerita dia. Kita dok jenis kawan ikhlas. Dah zaman ni dok. Zaman ni poligam, politik gambar. Sebab kita berlawan dengan netizen Konoha yang siang malam mengata bila benda dia tak tahu. Asal dia tak tahu, salahlah kita. Pada dia kita tak beritahu. Masjid kena war-warkan. Jadi orang Muhammad memang gitulah. Musim-musim banjir, kena nampak muka tu sungguh kayuh perahu tu, kena nampak kerut muka, pop ambil gambar. Lepas tu senyum pun tak apa. Nyanyi nampak zaman itu. Tapi untuk kita lah orang awam ni, ibadat kita nak tak nak kena ikhlas. Bila ikhlas dia baru ada barakah. Saya nak kongsi pun cerita ni hujung-hujung saja. Pernah sekali zaman Nabi dulu. Nabi ni tukang azan yang nama Bilal bin Rabah. Bilal ni bukan orang Arab, dia orang Afrika. Bila orang Afrika, dia punya sebutan dia, diction bahasa Arab dia tidak tepat sangat. Macam kita lah orang Melayu, Tuhan bagi kelebihan lain. Orang Melayu ni lidah dia fleksibel. Kalau cakap orang putih, Cockney pun dia boleh cakap style England. Hello love, come to the bus, come to die. Sebiji Cockney style UK. Orang Melayu lidah special. Orang Melayu kalau cakap Arab, kalau yang tera-tera, kita dengar tak sangka tu Melayu. Bunyi Arab betul. Tapi ada bangsa dalam dunia, dia tak boleh nak tiru bahasa orang. Kerah. Orang Turki tak boleh cakap Arab. Kak jadi ce. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudahlah. Orang Iran tak boleh sebut huruf kaf. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik cala syari cala cala labbaik. Ni'matu. Letih. Orang kita sedap bacaan. Macam orang Afrika pun dia ada cara percakapan dia. Jadi bahasa Arab ni, bangsa Arab ni dia sangat particular tentang sebutan, diction. Sebab itu kalau dalam pertandingan tilawah Al-Quran, antara markah tertinggi hakim adalah hakim yang jaga bahagian sebutan ataupun tahsin dia itu. Dia mesti pastikan bunyi dia bunyi Arab. Tajwid markah lain, taranum markah lain. Ada markah nak pastikan qari atau qari'ah baca bunyi Arab. Mana kalau baca bunyi Tanjung Medang, bunyi Pekan,
Tak benar. Wa in kuntum fi raibin mina sama potong 10 markah sebab bunyi orang bekal. Tak boleh. Anak kucing terguliang-guliang, tak boleh. Dia kena bunyi Arab. Sebab Arab dia sangat, sebab tu dia ada ilmu tajwid. Jadi bila Ibn Rabah ni dia bukan pure orang Arab sangat. Bila dia azan tu ada sebutan dia tak berapa kemah. Antaranya ada yang mengatakan dia tak boleh sebut huruf shin dengan sempurna. Shin dia jadi sin. Ashadu, dia tak sedap. Macam kita kan asyhadu, ada asyhadu alla, tak berapa kemah. Maksudnya boleh dah asyhadu tu sakat mampu kan. Tapi bagi setengah sahabat bisa jadi telinga tu pedih melengong sebab yang jenis partikular. Jadi ada yang jumpa Nabi, ya Rasul, boleh tak sekali-sekala bagi orang lain jadi Bilal nak azan? Dia kata biarlah Bilal azan, molek dah dia azan. Orang tak petikai, Bilal tak berani, Nabi sayang dia. Takkan nak ngata Bilal depan Nabi. Tak apa ya Rasul, sekali-sekala je nak merasa ya Rasul, biarlah Bilal. Tak apalah ya Rasul, kalau ada peluang beritahulah komunitas je standby je. Nabi pun faham dah. Satu hari tu Nabi kata tak apalah, esok subuh suruh Bilal rehat, awak azan subuh esok, beritahu. Terima kasih ya Rasul. Adalah sahabat ni pagi esok azan, memang sedap lah azan orang Arab kan. Allah, sebutan huruf kahnya siap ada bunyi cik apa semua lah ni. Allahu Akbar. Oh sedap lah Arab. Habis semayang subuh apa semua, datang Jibril. Jibril tanya Nabi, hari ni orang Madinah tak semayang subuh ke? Tak semayang subuh apa? Baru sudah. Tak dengar azan. Biasa elok sampai ke atas. Bayangkan Bilal bin Rabah baca tak sedap, tapi azan tembus atap masjid sampai ke langit. Apa sebab? Ikhlas. Yang nak kedua ni tadi, dia ada nak nunjuk, ini bacaan yang betul. Baik tu qari, orang mengaji, jadi imam, Bilal, kita hati kena jaga niat. Jangan niat, ini bacaan yang betul. Jangan, terus ada sombong tu ada. Bila mengilai tu ada nak nunjuk, ya orang buat Allah. Kita betul ini bacaan. Macam okey. Sombong. Awak menang tilawah tapi awak tak dapat berkat. Ni contoh kau kat sini. Lepas tu ngaji tu kena banyak istighfar. Astagfirullahalazim. Ya Allah jauhkan aku riak, ya Allah. Doa betul-betul. Ada satu cerita dalam kitab Minhajul Qasidin, catatan daripada Ibn Qudamah. Ini untuk ustaz-ustaz, cerita ikhlas. Ada cerita seorang pendakwah. Pendakwah ini dia pergi ngajar surau. Nak pergi dari rumah dia ke surau tu, dia lalu satu pokok besar. Pokok tu ada hantu jin. Hari-hari lalu dia tak kena kacau. Dia ustaz, jampi siap. Masalah anak murid semua kena kacau. Anak murid mengadu, tuan guru, kami dah tak daya lah pergi kelas balik malam-malam pukul 10-11 ni. Ngapa? Kena ngusik. Dah main kasar sekarang ni. Dulu main bunyi-bunyi je. Ni sekarang main lempar barang ni. Esok dia menjelma takut pensan je. Tuan guru tolonglah nasihat ke warning ke hantu tu. Saya tak apalah, nanti aku uruskan. Ustaz ni dia pergi baca-baca doa sikit, keluar hantu tu. Hantu tu janggut panjang, dia pegang janggut hantu ni, bawa parang. Jin, kau hajar kau ya, kau kacau anak murid aku tebas leher kau sekarang. Jin kata, Allah ustaz, jangan marah saya ustaz, saya ni nak berkawan je dengan anak murid ustaz, saya boring di sini, tak ada kawan. Saya nak pergi ke majlis ustaz dah pagar besar-besar, dah tak boleh dengar. Ustaz tak nak berkawan dengan saya nak dengar ceramah, saya nak berkawan dengan anak murid ustaz pula buat begini. Susahlah saya begini ustaz. Awak jangan banyak temberang. Anak murid aku kalau engkau kacau, aku tebal leher engkau. Tak apa ustaz, gini, saya nak jadi jin yang baik. Saya berjanji lepas ni saya buat baik kepada ustaz dan anak murid ustaz. Bahkan sebagai tanda persahabatan, saya akan beri sumbangan pula kepada pondok ustaz ni, RM50 sehari saya beri. Saya bagi sumbangan. Saya nak baik, bukan nak buat jahat.
Ustaz, RM50 sehari. Ya Ustaz, sumbangan saya. Okeylah, jangan kacau lagi. Beres boh. Dia pun tak kacau. Ustaz ni memang ya, tiap-tiap hari habis semayang di surau dia, selok sejadah RM50. Uish, jin ni hantar betul. Tak apalah, rezeki esok semayang lagi. Ada sungguh. Masuk seminggu, buka tak ada lah. Ustaz kata, jin ni kencing aku dah gayanya. Esok semayang lagi selok. Ya dah, kena scam dah aku ni. Kena scammer dah. Jin ni scammer juga rupanya. Hari 3 tak ada dah, 4 tak ada. Masuk minggu kedua dah tak ada lah. Ustaz ni angin juga. Jin pun menipu orang juga rupanya. Ingatkan scammer je. Kau hajar jin ni. Tak apa, aku sabar lagi. Tiba dia ngacau lagi anak murid ustaz-ustaz. Dah seminggu lebih tak ngacau dah. Kali ni dia kacau semula. Mengadu ke ustaz. Ustaz tolonglah. Tak apa, kau hajar jin. Dia ngacau lagi. Dia bawa parang. Baca-baca jin keluar. Jin keluar belagak gini. Nak benda ustaz? Dia kira dia tanya ustaz. Jin kau hajar, aku tebal tebal lah. Jin tu boleh cabar. Tebal lah ustaz. Jin apa kau tak takut dengan aku? Ustaz, awak minggu lepas datang, masa marah ke aku, awak ikhlas betul. Tapi hari ni awak datang, awak bukan marah sebab aku kacau anak murid awak. Sebab aku tak hantar RM50 ke awak tak? Ada campur sikit tak? Awak marah sakit hati tak? Awak baik dengan aku? Baik dengan aku? Yelah, itu pun aku angin juga. Awak tak hantar RM50. Awak bila tak ikhlas ustaz, aku tak takut lalu dengan awak. Tebal. Walaupun mungkin ini cerita rekaan Ibn Qudamah saja, tapi memberi pengajaran pada kita dalam kitab Minhajul Qasidin. Betul cerita Imam Hasan Al-Banna rahimahullah. Hasan Al-Banna ni, kalau dia ceramah macam ni, habis ceramah, dia akan turun, susun kursi meja, jadi AJK. Sampai pihak urus dia marah. Ustaz, tak payah, ni dah ada urus dia. Dia kata jangan. Saya tak tahu sama ada ceramah saya tadi ikhlas atau tidak. Contoh ada terdetik mengatakan saya ni lebih baik pada orang ke, saya ada terkata ke orang, saya takut Tuhan tak mandang pun sejam saya ceramah tu. Mungkin saya angkat kursi ni Tuhan pandang, tolong bagi saya peluang buat ibadat. Bayangkan halusnya orang-orang begini. Mujur malam ni tuan-tuan, tak ada kursi, selamatlah kalau tak aku kena susun lah. Bagus. Ada satu cerita, ini cerita saya dengar masa di Mesir lah, cerita Al-Khalil bin Ahmad. Dia ni pencipta baris harakat, tulisan Arab ni yang bubu baris dia. Ni cerita lah, saya tak tahu dia punya sejauh mana kebenaran, tapi okey, boleh ambil pelajaran lah. Lepas dia meninggal, ada seorang ulama mimpi jumpa dia dalam mimpi. Orang nampak dia duduk atas bukit, dia kelilingi cahaya, macam dirahmati lah. Orang tanya kepada dia, wahai Syekh Khalil, apa amalan yang awak buat dapat kebaikan sehingga diampunkan Allah? Adakah kerana awak menyusun ilmu nahu, arud, syair, buat baris harakat? Tanpa baris kita tak boleh baca Quran. Kalau tuan-tuan mengaji kitab sekalipun, kalau bukan belajar bahasa Arab, kita tak tahu nak baris depan belakang. Lepas itu fa innahu jadi anak panah. Ulama dulu panjang zakarnya, sudah. Rupanya zikirnya, sebab baris tak ada, jangan main. Baris ni mustahak, zakar jadi zikir, jangan main. Jadi jasa dia besar, meletakkan baris itu menjadikan bacaan tepat. Jadi ulama yang mimpi dia tanya, awak sebab jasa awak buat baris ke? Kerana ilmu nahu ke, arut yang awak susun ke? Dia kata, tak weh, yang itu memang okey lah amalan tu, tapi yang jadi Tuhan sayang ke aku ni, sebab aku ajar Fatihah ke orang kampung, aku ingat benda tu kecil je, rupanya besar di sisi Allah. Kadang benda-benda kecil yang kita ikhlas sangat mengajar ni, itu dipandang oleh Tuhan. Ada satu cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ni, dia ulama tasawuf. Dia tuan-tuan, kalau orang panggil ceramah, dia duduk depan, dia bukan beria nak ceramah pun, prepare nota ke, ada fakta, data, statistik, tak ada. Dia cerita dia je. Dia cerita, saya baru ni pergi tepi sungai, ingat tengok orang mancing, tengok, lepas tu tengok ada budak tu dapat ikan, Allah besarnya. Saya kata, Masya Allah, hebat ciptaan Allah. Anak murid menangis, menangis, cerita mancing menangis. Punyalah dia ni dah tahap level tinggi lah. Kita nak buat jemaah menangis, kita kena nangis dulu. Tuan-tuan sekalian, ya Allah, barulah paksa orang menangis. Dia cerita orang mancing. Wah.
Anak dia tanya kepada dia, "Wahai ayah, saya heran. Ayah pergi ngajar, melenggang je, cerita pergi mancing, orang menangis hinsah. Saya bawa kitab mengajar, maghrib isyak, penuh kitab. Seorang bangun, pegang perut, seorang bangun, pegang perut, seorang bangun, keluar, tinggal 5 orang je. JK dengan Tok Imam. Apa bezanya saya dengan ayah?" Apa jawab Abdul Qadir Jalani? Mu tak ikhlas. Mu pergi ngajar orang, nak tunjuk mu pandai pada orang. Mu pergi ngajar orang, mu nak tunjuk mu lebih baik pada orang. Patut mu pergi ngajar tu bukan nak mendidik mengajar, berkongsi. Sama-sama nak jadi baik. Bukan mu nak kata, ni aku ni pergi semayang masjid semua ni. Ni semua malas pergi masjid. Kena pergi masjid macam aku. Seolah-olah begitu. Riak dia kata. Betulkan niat. Ini persanan untuk ustaz-ustaz lah. Termasuklah kita yang melakukan amal ibadat ini, jaga-jaga. Amal ibadat ini, dia paling rosak bila ada niat tak nak tunjuk, tak nak beri sembahkan kepada Allah 100%. Yang paling kita takut terperangkap dengan riak dan juga sum'ah. Riak ni menunjuk-nunjuk, sum'ah ni nak suruh orang dengar kebaikan kita. Kalau dapat, kita ni elakkan benda itu. Sesama kita janganlah bongkak. Usah dibangga harta yang banyak. Kalau berpangkat jangan belagak, supaya pergaulan tidakkan rosak. Kerana pujian orang juga boleh menyebabkan kita rosak. Macam sekarang masjid buat live, ni tak dapat nak elok lah. Kalau ikutkan tak nak tunjuk, kalau tak ikhlas. Tapi kalau tak buat live, masjid buat, paksa tunjuk. Risikonya pujian orang. Orang luar tengok macam, oh ustaz terbaik, ustaz terbaik, ustaz termantap, mantap. Kita pula baca terus jadi sombong. Wah. Itu kita takut. Takut benda-benda gini. Baik tu tuan-tuan, untung kalau tuan-tuan tak terlibat jadi tumpuan orang. Tak ada gelaran, tak ada pangkat, tak ada jadi public figure. Selamat. Kita riak tu payah. Tapi orang kalau dah dikenali, orang kenal, orang apa, risiko sombong bila-bila masa. Sebab orang kenal, ada pula gelaran dengan datuk, dengan doktornya, dengan profesor. Kita menyebut ke hadapan Profesor, Insinyur, Arkitektur, Teknologi. Panjang betul namanya. Nak nyampai ke nama dia, nama Batu Nisan tu pendek. Nama Batu Nisan tu pendek. Nama gelar tu panjang betul. Kita pula jenis tak ada tasawuf. Action selalu. Ni PhD ni cakap ni contoh. Habis jahanam kita. Sejam ceramah tak ada nilai sisi Allah. Baik tu untung lagi orang tak ada gelaran sebenarnya. Selamat. Tapi saya sering sebut di mana-mana, kalau nak bebas jangan jadi bintang, jadi binatang, baru selamat. Awak jadi tumpuan orang, memang kena jaga hati. Hati kena jaga. Zikir mesti mau banyak. Risiko tuan-tuan puji dia orang ni. Puji ni dia panggil ain. Ain ini benda yang paling kita takut sekali. Wa bihaza yatabayyana anal aina qad yanzuru ila surati syakhsi fil haqiqatu aw fit tilfas. Kata Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, ain ini boleh terjadi bila orang memandang gambar kamu sama ada pada skrin ataupun pada televisyen. Pun dapat ain. Jangan kita share family kita, I love you, dengan orang tengok, itu yang jadi demam kadang-kadang kita ni. Ain dia panggil. Susahlah, pendek kata bukan senang. Baik tu Tuhan suruh kena niat yang betul. Moga-moga apa yang kita bahaskan malam ini dapatlah memberi manfaat kepada kita bersama. Saya berdoa semoga kita semua sepanjang tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dapat meneruskan ibadah kita dengan menjaga rukun-rukun ibadah yang kita dah terangkan tadi, dan juga memenuhi syarat-syarat diterima ibadah seperti yang kita terangkan tadi. Prinsip asasnya adalah apa juga amal kebaikan yang kita buat, we do the best, let God do the rest. Buat paling terbaik sekali. Selebihnya serah pada Allah, sama ada nak menerima atau tidak. Ikut spek, ikut peraturan, ikut segala kehendak dia. Selebihnya serah Tuhan. Kalau terima, terimalah. Kita buat dah yang terbaik. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita ini diberkati oleh ilahi hendaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad
salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Rajab, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, panjangkan umur kami dapat bertemu bulan Ramadan. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa li syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam keberkatan, sehatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkan kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia atau akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.